Di Perlis, seterusnya kita akan bercakap berkenaan tentang konsep OPR ataupun kadar dasar semalaman yang diumumkan oleh Bank Pusat di sebuah negara ataupun di konteks negara kita adalah Bank Negara Malaysia. Jadi untuk bercakap tentang konsep ini sudah pasti didorong oleh beberapa faktor-faktor dorongan ekonomi dan juga desakan ekonomi seperti kitaran wang dan juga purchasing power oleh consumer dan sebagainya. Jadi untuk kita bercakap tentang OPR, kita bersama dengan Tuan Suhaimi Ilyas, Ketua Ahli Ekonomi Kumpulan Maybank, bercakap dengan kita pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Apa khabar? Pagi. Terima kasih bersama dengan kami. OPR ini perlu difahami dengan lebih jelas kerana tahun lalu saja kita menyaksikan lebih kurang 3 atau 4 kali kadar kenaikan itu diumumkan oleh Bank Negara Malaysia didorong oleh keadaan dan juga situasi ekonomi. Namun apabila kita melihat kepada hubung kaitnya dengan situasi ekonomi, realistiknya pada tahun ini apa mungkin kadar mata yang diumumkan itu akan sama ataupun mungkin lebih sedikit berbanding tahun sebelumnya Tuan? Terima kasih. Bagi saya pandangan ataupun unjuran kita tentang OPR pada tahun ini sekurang-kurangnya seperti yang kita jangkakan pada pertengahan tahun lalu lagi. Kita jangkakan bila kita masuk tahun ini kita akan dapat lihat OPR itu akan kembali kepada kadar sebelum pandemik, yakni 3%. Jadi kita dah sampai ke situ. Jadi persoalannya sekarang adakah keperluan untuk meningkatkan lagi? Bagi saya buat masa ini masih 50-50. Kalau saya boleh letakkan sebegitu. Namun begitu, apa yang saya kira boleh dikatakan sebagai pasti, kita tidak patut jangkakan akan berlaku kenaikan seperti yang berlaku pada tahun lalu, di mana OPR meningkat sebanyak 1 mata peratusan. Tahun ini kita ada tambahan 0.25 mata peratusan. Jadi itu telah membawa OPR kepada 3%, merupakan kadar OPR sebelum pandemik. Kalau kita lihat dari sejarah OPR itu sendiri, sejak ia diperkenalkan oleh Bank Negara pada tahun 2004, ada tahap yang lebih tinggi daripada 3%. Ada masanya dia berada di sekitar 3.25%. Paling tinggi dalam sejarah 3.5%. Namun begitu, apa yang cuba nak saya nyatakan di sini ialah sama ada Bank Negara akan membuat keputusan untuk mengekalkan, menaikkan. Kita tunggu pukul 3 petang ni. Tapi yang pasti jangan harap penurunan lah. Sama ada kekal atau naik itu, mungkin itu adalah unjurannya. Cuma apabila kita bercakap dengan antara faktor-faktor unjuran tersebut, kita menyaksikan mungkin pada ketika ini purchasing power ataupun consumer lebih preserve untuk berbelanja, kerana mungkin disebabkan oleh desakan kos sara hidup, harga barang dan sebagainya. Berbanding sebelum ini, apabila OPR itu dinaikkan disebabkan oleh lambakan tunai di pasaran dan kemudian Bank Negara memutuskan untuk memastikan regulasi kepada aliran itu dapat dilakukan. Jadi bagaimana dalam perihal kita melihat kesannya juga kepada perbankan ataupun institusi keuangan dalam penawaran kepada kadar pinjaman dan juga faedah kadar pinjaman bagi memastikan adanya balance supaya tidak terlalu ketat kepada peminjam-peminjam dan juga tidak terlalu longgar kepada peminjam-peminjam ini Tuan. Baik, dalam soal itu, apa yang saya nak nyatakan di sinilah sebagai seorang yang datang di industri perbankan, memanglah dari segi diskusi naratif tentang kenaikan OPR sejak tahun lalu ni acap kali dikaitkan dengan peningkatan dalam beban kepada pengguna dari segi pembayaran balik hutang ataupun pinjaman. Itu tidak boleh dinafikan. Namun begitu, pada masa yang sama saya juga nak berkongsi beberapa perkara lah. Pertama sekali, bagi peminjam bank yang merasakan kenaikan OPR dan seterusnya yang membawa kepada kenaikan dalam kadar faedah pinjaman dan bayaran balik pinjaman mereka dengan bank itu membebankan. Suka saya nyatakan di sini bahawa sistem perbankan sebenarnya menyediakan apa orang kata sebagai
program untuk penjadualan dan perstrukturan semula pembayaran balik. Benda ni saya nak tegaskan juga, bukan perkara baru yang diperkenalkan semasa pandemik. Ia dah wujud sebelum pandemik lagi. Lebih-lebih lagi dalam konteks bila berlaku bencana alam seperti banjir. Sektor perbankan memberi bantuan yang sedemikian. Cuma semasa pandemik kita tambahkan lagi dengan moratorium pembayaran balik pinjaman yang merupakan sesuatu yang tidak pernah dilaksanakan sebelum ini. Dan dalam konteks Malaysia, moratorium pembayaran balik pinjaman bank itu merupakan antara yang paling generous, paling pemurah di dunia. Sebab kita bagi mula-mula 6 bulan, kita lanjutkan lagi. Jadi sekarang moratorium tu dah tak ada. Tapi penjadualan dan perstrukturan semula pembayaran balik hutang tu masih ada. Jadi dalam konteks tu saya nak berkongsi maklumat sikit. Dalam kes Maybank, semasa pandemik, sekitar 430,000 pelanggan kita yang ialah mereka yang meminjam, sama ada peminjam individu ataupun peminjam perniagaan, mendapat manfaat daripada langkah-langkah itu, termasuklah moratorium pembayaran hutang. Sekarang pun masih ada sekitar 50,000. Jadi benda tu masih ada. Dia tidak ditarik balik. Jadi bagi pelanggan sistem perbankan yang merasakan situasi agak sukar, jangan malu dan segan untuk approach bank dan meminta bantuan. Satu lagi saluran bagi peminjam adalah kita ada agensi kaunseling dan pengurusan kredit, AKPK. Ini pun satu lagi yang diwujudkan sebelum pandemik. Dah ada sebelum pandemik. Jadi gunakannya. Gunakan saluran-saluran ini untuk membantu. Pada masa yang sama, jangan lupa kita asyik selalunya bercakap tentang peningkatan dalam pembayaran balik hutang. Tapi pada masa yang sama, bila OPR naik, kadar pulangan simpanan kita di bank naik. Macam contoh lagi satu, pelaburan kita, khususnya bagi contoh, caruman kita dengan EPF, KWSP. EPF seperti yang kita tahu adalah pengurus dana wang simpanan persaraan kita. Mereka melabur pada dasarnya untuk tempoh jangka panjang. Dan mereka melabur dalam pelaburan yang secara dasarnya berisiko rendah. Oleh sebab itu, saya kira sekitar separuh daripada pelaburan mereka adalah dalam pasaran bond dan ada sebahagian kecil dalam bentuk tunai atau pasaran mata wang, pasaran money market orang kata. Kedua-dua pasaran ini sebenarnya mendapat faedah daripada peningkatan dalam OPR sebab pulangan daripada pelaburan EPF dalam pasaran bond dan juga dalam pasaran mata wang itu akan meningkat dengan penaikan dalam OPR dan memberi kesan kepada dividen kita setiap tahun. Jadi secara balance-nya memang ada kesan impak yang dianggap sebagai negatif, pada masa yang samanya ada juga kesan yang boleh kita lihat sebagai positif. Jadi isunya menguruskan dalam kata mudah itu, OPR ini mungkin memberi suatu perkabaran gembira kepada mereka yang mencarum atau mendeposit dan juga melabur dalam produk-produk pelaburan, dan juga mungkin akan meresahkan kepada mereka yang membuat pembiayaan semula melalui kadar faedah yang boleh laras berbanding dengan yang fixed rate. Cuma apabila disebutkan tadi dengan produk-produk pelaburan, sudah pasti masyarakat juga ingin mengetahui dalam situasi OPR yang naik ataupun pengumuman untuk kenaikan OPR ini, apa mungkin antara channel ataupun saluran-saluran produk-produk pelaburan yang dirasakan boleh memberikan pulangan yang tidak terlalu berisiko, tetapi pada masa yang sama kadar pulangan itu boleh menjanjikan ataupun mencerminkan bahawasanya pulangan itu menjanjikan saban tahun ada jumlah dividen yang boleh menggembirakan buat pelabur-pelabur. Saya kira yang wajarnya kita ambil teladan daripada apa yang dilakukan oleh, sebagai contohnya, KWSP ataupun PNB. Mereka melabur dalam pelbagai aset. Jadi ada diversifikasi, ada kepelbagaian dalam aset yang mereka labur tu untuk membantu kita mengurus risiko. Ultimately bergantung kepada selera risiko kita lah. Macam saya dah berumur dah lebih 50 tahun, saya lebih suka kepada pelaburan yang boleh memberikan pulangan yang steady. Mungkin tak tinggi tapi steady. Mungkin golongan yang muda mungkin mau mengambil
lebih sikit risiko, mungkin lebih kepada pelaburan dalam pasaran equity misal katanya. Itu bagi saya sesuatu yang saya tidak boleh nyatakan secara umum. Cara yang terbaik macam juga bagi peminjam yang merasakan penaikan kadar faedah ni agak membebankan, mereka perlu berbincang dengan bank. Bagi mereka yang berminat untuk melihat kepada peluang-peluang pelaburan, jumpalah kepada mereka-mereka yang pakar untuk orang kata mendapat khidmat nasihat dan seterusnya membuat keputusan. Okey, juga saya nak kaitkan dengan situasi OPR ini. Ada yang menyatakan mungkin agak remote untuk kita menghubung kaitkan antara kenaikan kadar mata wang dan juga kenaikan OPR. Tetapi apabila kadar kenaikan mata wang ini, ramai yang membuat tuduhan dan juga spekulasi bahawasanya berlaku penjualan secara besar-besaran mata wang negara dan juga simpanan mata wang negara. Jadi ini menyebabkan berlaku perdebatan berkenaan tentang situasi kekukuhan mata wang negara dan bagaimana OPR ini juga boleh memberi kesan secara tidak langsung kepada keadaan mata wang. Saya kira keadaan mata wang ringgit ni disebabkan oleh faktor utamanya perbezaan kenaikan ataupun orang kata tahap kenaikan kadar faedah yang berbeza antara Malaysia dengan misal katanya Amerika Syarikat. Kalau kita lihat dari konteks ringgit berbanding dolar. Tapi perkara yang sama juga berlaku apabila kita lihat ringgit berbanding pound sterling, ringgit berbanding euro, ringgit berbanding Singapore dollar, ringgit berbanding Australian dollar. Ada isu orang kata perbezaan dalam kadar kenaikan kadar faedah di antara Malaysia dengan negara ini. Tapi kenapa ada berlaku perbezaan kadar kenaikan? Bagi negara-negara yang saya sebut tadi, luar negara ni, dasar monetary mereka yang diumumkan oleh bank pusat mereka, dia orang ni berpaksikan ataupun berkiblatkan inflasi. Okey. Apa-apa pun is about inflation. Dan mereka sampai ke tahap bank pusatnya ada target yang begitu spesifik tentang kadar inflasi yang mereka mahu. 2%. Dalam konteks sekarang di mana tahun lepas dan setakat tahun ini kadar inflasi masih melepasi 2%, masih tinggi berbanding 2% yang mereka sasarkan. Jadi tindakan mereka naikkan kadar faedah dengan agak agresif. Bank negara lain. Bank negara tidak ada target yang spesifik tentang inflation. Kalau boleh saya kongsi di sini, kalau kita nak memahami kenapa bank negara naik turun kekalkan OPR, objektif tu kita kena faham. Apa objektif dasar monetary bank negara? Apa objektif naik turun kekal OPR? Ada 3. Pertama, menyokong pertumbuhan ekonomi. Kedua, menstabilkan inflasi. Dan ketiga, orang kata menangani risiko kewangan. Dalam konteks semasa risiko kewangan ni ringgit lah. Jadi bank negara kena seimbangkan, mencapai keseimbangan antara ketiga-tiga objektif ni. Tak mudah. Tak mudah. Jadi kesannya ataupun apa yang berlaku, bank negara lebih berhati-hati dalam menaikkan kadar faedah supaya ketiga-tiga faktor ni boleh diseimbangkan. Tidak sempurna, saya kira. Tak adalah sampai kita ada pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, inflasi yang rendah, ringgit yang kukuh, tapi keseimbangan di antara ketiga-tiga ini yang dicari oleh bank pusat. Jadi dalam konteks ringgit, baru-baru ni pun minggu lepas bank negara dah umumkan mereka akan membuat orang kata intervention dalam pasaran mata wang untuk menstabilkan ringgit, dan kita nampak ada kesan. Beberapa hari ini ada sekurang-kurangnya stabil, tak makin teruk berbanding dengan mata wang. Jadi semua ni perlu diambil kira lah. Sudah pastinya keputusan dasar monetary itu adalah melihatkan kepada isu situasi ekonomi semasa dan juga melihatkan kepada bagaimana ia memberi impak kepada pasaran pengguna dan juga consumer market juga. Terima kasih Tuan kerana bersama dengan kami. InsyaAllah kalau ada kesempatan lagi kita akan bersua kembali untuk kita bercakap lebih lanjut tentang banyak lagi konsep-konsep dan juga topik yang menarik berkenaan institusi perbankan dan juga dasar monetary negara. Kita nak ke Met Malaysia pada ketika ini.